Apakah kemas kini terbaharu yang perlu anda ketahui sebelum memulakan hobi mengumpul kris pada tahun 2022? Apakah peraturan yang perlu anda patuhi berdasarkan rang undang-undang di Singapura? Teruskan menonton untuk mengetahui dengan lebih lanjut. Assalamualaikum penegur sapa, salam bismillah pembuka bicara. Salam rahayu dan selamat menonton kembali teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian. Mudahan anda semua sehat, sejahtera dan bersemangat senantiasa. Sekali lagi, anda bersama saya, Khairi Johari, atau lebih mesra dikenali sebagai Pak Jofe, sang pengumpul keris dari Singapura, dan anda sedang menonton satu lagi video di saluran YouTube Pustaka Pak Jofe, saluran yang saya khaskan untuk kandungan video dalam bahasa ibunda, bahasa Melayu. Jika anda lebih selesa menonton dalam bahasa Inggeris, dipersilakan lungsuri ke saluran YouTube utama saya, The Kris Collector, di sini. Baiklah, pada hari ini saya akan berkongsi kemas kini terkini perihal perkerisan di negeri Singapura. Apakah adanya perubahan dari apa yang pernah saya kongsikan tahun lepas di saluran YouTube utama saya yang satu lagi? Ayo, kita mulai sekarang. Kita sudah hampir ke penghujung penggal pertama tahun 2022 dan pada khidmat saya adalah sesuai sekali masanya saya membuat kemas kini mengenai apa yang anda perlu ketahui sebelum memulakan hobi mengumpul kris di Singapura dalam bahasa ibunda sebagai sumbangan menyokong kempen keupayaan berdui bahasa. Ada 6 perkara penting yang perlu anda ketahui dan patuhi jika anda berminat untuk memulakan koleksi kris pribadi di Singapura. Masa dan prosesnya telah dikemas kini dan saya berpendapat adalah bernas jika saya meluangkan sedikit masa untuk menghasilkan video khusus untuk saluran ini. Dengan harapan ia dapat membantu anda memahami serta menyahkan segala kekeliruan dan kekalutan terhadap titik permulaan hobi mengumpul kris. Saya merujuk kepada Akta Senjata dan Bahan Letupan 1913. Di sinilah rang undang-undang terhadap segala urusan berkait rapat dengan kris dan senjata tajam termaktub. Pada penghujung Disember 2021, berkuat kuasa beberapa perubahan baru yang berkuat kuasa serta-merta pada 31 Disember 2021. Di dalam akta ini, kris tergolong antara jenis-jenis senjata tajam tikaman dan tusukan yang terkawal, namun tidak dilarang. Soalan utama yang sering dikemukakan adalah, perlukah anda mempunyai lesen untuk menyimpan kris sebagai bahan koleksi budaya dan pusaka? Jawapan yang terang lagi nyata adalah tidak. Tiada lesen yang diperlukan untuk menyimpan kris. Sekali lagi diingatkan, kris merupakan senjata tajam yang terkawal, namun bukanlah bahan terlarang ya. Soalan kedua yang diikuti lazimnya, adakah lesen diperlukan sebelum boleh membeli kris? Sama ada membeli dari dalam negeri Singapura maupun dari luar negara. Jawapannya juga tidak. Tiada lesen yang diperlukan sebelum boleh membeli kris, namun ia tergantung kepada beberapa syarat tertentu. Ini akan saya ulaskan sebentar lagi. Soalan seterusnya adalah, perlukah anda mempunyai lesen untuk menjual kris? Jawapan yang pasti ialah iya. Memang perlukan lesen untuk berdagang dan menjual kris maupun di dalam negeri atau dijual hantar ke luar negara. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, kris merupakan senjata terkawal, walaupun ia belum tersenarai sebagai senjata yang dilarang. Sebagai seorang pedagang ataupun penjual kris yang berdaftar dan berlesen, anda perlu memenuhi syarat-syarat tertentu yang termaktub dengan lesen dagangan senjata tajam yang telah diluluskan. Soalan seterusnya berkait rapat dengan persoalan membeli kris sebelum tadi. Adakah ia satu kesalahan jika anda membeli kris dari mereka yang tidak berdaftar lagi berlesen? Jawapannya sudah nyata. Ia adalah satu kesalahan jika anda membeli kris dengan menyedari bahawa si penjual
tidak mempunyai sebarang lesen yang diluluskan dari pihak berkuasa. Soalan seterusnya, bolehkah anda membeli keris dari luar negara dan membawa ia masuk ke Singapura sebagai seorang individu? Jawapannya ialah boleh. Pertama, anda perlu mengisytiharkan pada pihak kastam bahawa anda membawa masuk atau mengimport bahan terkawal. Seterusnya, anda perlu mengikuti arahan pegawai bertugas. Jika perlu, anda berkemungkinan diarahkan membuat permohonan lesen untuk mengimport senjata terkawal. Dan akhir sekali, apakah bahan-bahan alami bahagian keris yang tidak boleh dibawa masuk ke negeri Singapura? Bahan-bahan dari bahagian haiwan dan tumbuhan yang tersenarai sebagai spesies terancam dan terpelihara tidak boleh sama sekali dibawa masuk ke Singapura. Contoh-contoh bahagian haiwan seperti gading gajah, cula badak, taring harimau, sisik penyu dan sebagainya. Ini termaktub di dalam Akta CITES. Jika anda tiada mempunyai permit yang diluluskan, untuk anda mengimport bahan-bahan yang disebutkan dalam Akta CITES ini, anda sudah melakukan perbuatan mengimport secara haram dan boleh dikenakan tindakan undang-undang. Sebelum saya memberi kesimpulan penutup video hari ini, izinkan saya berkongsi sepotong ayat dari Al-Quranul Karim, Juz 4, Surah An-Nisa, ayat 29, sebagai peringatan kepada diri saya dan buat teman-teman sekalian, untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala di dalam segala urusan, terutama sekali dalam urusan niaga dan jual beli. Haruslah ia adil dan saksama, telus lagi tulus. Tiada gunanya mengaut untung secupak, namun akhirnya rugi segantang. Fikir-fikirkanlah ya. Akhir kesimpulannya buat video hari ini, inilah dia kemas kini terkini buat 2022. Perihal mengumpul keris. Harus diingati tatkala memulakan hobi berkeris, ia sebenarnya mencerminkan kepribadian anda. Sudah nyata seseorang itu matang, berdisiplin dan sehat akal fikirannya kerana keris ini tetap senjata. Ia bukanlah bahan ornamen atau perhiasan yang tumpul dan tidak tajam seperti mana diterangkan individu-individu tertentu yang pada khidmat saya ini kurang tepat dan tidak bertanggungjawab sekali. Baiklah, sampai di sini sahaja video buat hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton sehingga penghujung tamat. Mudahan video hari ini menambah ilmu dan nilai buat anda. Dan juga saya berharap anda dapat mempelajari sesuatu yang baru dan bermanfaat dari menonton video ini. Saya mengalu-alukan maklum balas dari anda melalui ruangan komentar. Harap anda memanfaatkan ruangan ini dan insyaAllah saya sendiri secara langsung akan membalas komentar dari anda sekalian. Sehingga ketemu lagi di video akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.